فالحادث يهون الله المقدر والعالم شؤون. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول. الله 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 لا يكثر همه ما قدر يقول. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول وكيف قولوا ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول وكيف قولوا ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راعى والطمع جنون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد والاله فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. قال إمام الحداد رضي الله عنه نفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال: فصل: وقد جعل الله مشيئته رضاه في طاعته وسخطه في معصيته، ووعد من أطاعه دخول جنته برحمته،
وأوعد من عصاه دخول ناره بعدله وحكمته. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Fasal di dalam kitab Risalatul Mudzakarah. Waqad ja'ala Allah bimasyiatihi ridahu fi ta'atih, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, dan Allah jadikan meletakkan keridaannya dalam ketaatan. Allah jadikan dengan kehendaknya ridha di dalam ketaatan dan kemurkaan di dalam kemaksiatan. Ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Taat akan mencetuskan ridha Allah. Taat akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksiat akan mendatangkan murka Allah. Yang ini yang hatta orang-orang awam pasti ianya boleh sampai kepada pemahaman yang asas seperti ini. Buat taat dapat ridha Allah, buat maksiat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, yang kita nak capai, yang kita nak raih, tidak lain adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak dapatkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana memang kita ni diciptakan ni di atas muka bumi Allah ni untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa kita nak abdikan diri kepada Allah? Kerana kita nak dapat ridha Allah. Kerana Allah memiliki dunia dan juga akhirat. Maksudnya kerana dunia ni pun milik Allah. So kita nak dapat apa-apa pun kita kena dapat ridha daripada owner dia, daripada tuan dia. Begitulah nanti kita nak dapatkan daripada kebaikan ke akhirat nanti, kita nak kena dapatkan ridha daripada owner ataupun kepada tuan, daripada owner dia, pemilik dia, iaitu pemilik akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita nak dapatkan, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nak akan mendatangkan kemarahan daripada pemilik dunia dan juga akhirat ni. Kalau dah dimurkai, bermakna pastilah akan datangnya daripada kemudaratan, dari kesengsaraan. Jadi macam mana kita nak dapatkan ridha pemilik dunia dan akhirat, pemilik alam ini? Iaitu dengan kita melakukan ketaatan. Kita taatlah perintah dia, apa yang dia suruh, apa yang dia nak, apa yang dia suka, kita buatlah. Jangan buat yang dia tak suka, yang dia marah, yang dia murka. Itu adalah maksiat. Jadi itu yang perlu untuk kita selalu letakkan asas ini, dan itu juga asas kepada takwa yang pertama dan awal yang kita bahaskan di awal-awal lagi, iaitu perintah dan juga keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ianya adalah untuk meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ada man ata'ahu dukhul jannatihi bi rahmatih, dan Allah telah berjanji siapa yang taat kepada dia, kerana taat dapat ridha, maka dengan ridha Allah, Allah suka, Allah sayang. Ridha ni Allah sayang, Allah rela dengan kita, maka dukhul jannati bi rahmatih, dia akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat dia, dengan kasih dia, dengan sayang dia, sebab dia sayang kat kita. Apabila dia ridha, maka dia sayang kat kita. Maka dengan sayangnya Allah kepada kita, maka Allah pasti nak berikan kita yang paling utama, yang paling baik sekali, paling nikmat sekali,
dan puncak kenikmatan yang akan diperolehi, iaitu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia ke akhirat, iaitu ditempatkan kita di tempat yang paling terbaik, iaitu disebut dengan syurga. Wa au'ada man asahu dukhulu narihi bi'adlihi wa hikmatih, dan juga memberikan ancaman au'ada bagi siapa yang bermaksiat kepadanya atau yang buat perkara yang dibenci olehnya. Apa yang diancam? Iaitu dengan dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Allah masukkan dalam neraka hambanya itu adalah dengan keadilan, bukannya dengan kezaliman. Bermakna dengan pemahaman itu kita kena faham bahawa Allah tidak akan pernah membalimi kepada hambanya. Tapi siapa yang sebab jadi dia itu masuk dalam neraka kerana dirinya sendiri. Dia yang masa kehidupan ni buat perkara yang Allah murka, yang Allah benci. Dan Allah masukkan dengan kebijaksanaannya. Bukan sebarangan. Bukannya orang panggil lawan kepada kebijaksanaan tu cincai. Masuklah dia ni, masuk dia tak. Allah SWT dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan kebijaksanaan, hukum yang jelas. Oleh itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu an-naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itulah hududullah, batas-batasan Allah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, apa dia punya keyword dia, asas dia, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan, nescaya dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya dan mereka kekal di situ selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan yang besar, fawzul 'azim. Itulah keuntungan yang besar atau kejayaan yang besar. Kita ni nak berjaya, semua kita selalu sebut tentang kejayaan. Saya nak menjadi orang yang minal faizin, orang yang berjaya, orang yang disebutkan orang yang falihun atau falihin, orang yang berjaya. Waktu dalam solat, dalam azan bersebut hayya 'alal falah. Jom mari kita menuju kejayaan. Kita nak berjaya. Tapi kejayaan yang sebenar ni bukannya kejayaan yang kita dapat apa yang kita nak kat dunia ni. Kan? Apa yang puas daripada selera dan nafsu kita. Tapi kejayaan yang sebenar, yang paling utama adalah mendapat redha Allah. Yang mana Allah redha, Allah rahmati kita untuk masuk ke dalam syurga. Disebutkan apa nama? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dan ahli syurga. Sesungguhnya ahli syurga itulah orang-orang yang berjaya. Wa ashabul jannati humul faizun. Mereka tu orang berjaya. Baik. Dan barang siapa yang ya'sillah, derhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan wa yata'adda hududahu, dia melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Allah dah letakkan, yang ini boleh, yang ni tak boleh, yang ini halal, yang ini haram. Allah dah letakkan dia punya batas-batasan itu, tapi dilanggar. Ini disebut maksiat. Ini disebut adalah melanggar batas-batas daripada ketetapan Allah. Maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Mereka juga disebutkan khalidan fiha, kekal di dalam dia. Allah. Kerana syurga itu adalah tempat yang kekal
neraka itu juga tempat yang kekal. Tapi bukan semua yang masuk neraka itu kekal dalamnya. Ada yang nanti akhirnya dikeluarkan. Tapi yang namanya tempat itu adalah dianya terus ada. Tak seperti dunia ni yang akan hancur dan musnah. Dan walahu adabun muhin, dan mereka memperoleh seksaan yang hina, yang menghinakan. Jadi kalau kita dekat dunia ni tak nak jadi orang yang hina, kita nak jadi orang yang mulia. Sebab tu dalam ayat yang kita bahaskan tentang takwa, kemuliaan itu kita letak kepada pangkat atau harta atau apa yang kita ada, bukan juga kepada ilmu. Kemuliaan itu adalah terletak pada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi lawan daripada kemuliaan adalah kehinaan. Orang yang hina itu adalah orang yang bermaksiat, orang yang dapat murka Allah, yang dimasukkan akhirnya ke dalam neraka. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara subhanahu ibadahu alladhi amanu bil musara'ah ila maghfiratihi wa jannatihi wa ayyaqu anfusahum wa ahlihim naran bi imtithali amrihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pun memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman bil musara'ah ila maghfiratihi wa jannatihi, untuk bersegera. Jadi kalaulah buat taat itu meraih ridha Allah, buat maksiat itu akan mengundang murka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang selalu ajak kita dan suruh kita cepat-cepat untuk meraih ridha dia. Allah suruh kita cepat-cepat. Selalu Allah panggil kita dengan kalimat-kalimat yang beri faham kepada kita betapa utamanya dan betapa pentingnya sesuatu itu, dengan kalimat yang digunakan oleh Allah seperti kalimat musara'ah, iaitu jom cepat-cepat, segera, kan? Ataupun Allah gunakan wasari'u, dan segeralah kamu. Dalam ayat sabiqu, dan cepat-cepatlah kamu. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, untuk meraih daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga cepat-cepatlah kamu nak dapat syurga, cepat-cepat usaha. Jangan tangguh maksudnya, jangan lambat-lambatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kita ni umat Nabi Muhammad khususnya nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, insan yang terbaik. Sehingga Nabi sungguh-sungguh untuk ajar kita, tunjuk kita ni macam mana kita nak dapat ridha Allah. Macam-macam Nabi anjurkan, suruh kita buat kebaikan-kebaikan, buka peluang kepada kita, Masya Allah. Kerana apa? Nak sahut daripada perintah dan anjuran Allah kepada hamba untuk segera berlumba-lumba untuk mencari maghfirah, keampunan, dan juga untuk mencapai syurga Allah. Dan juga wa ayyaku anfusahum wa ahlihim nara bintithali amrihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala nak mereka, iaitu hamba-hambanya itu, menjaga atau pelihara diri mereka dan keluarga mereka itu daripada api neraka. Kan? Dengan apa? Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan ataupun menjauhkan diri daripada maksiat. Itu yang Allah SWT nak kita buat. Dua perkara yang penting.
Iaitu Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu dan segeralah kamu, berlumbalah kamu itu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan untuk kamu mencapai syurga yang luasnya sebesar langit dan bumi yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Allah suruh kita segera berlumba-lumba untuk meraih keampunan dan nak capai kepada syurga. Dan Allah suruh kita jauhkan diri kita daripada perkara yang membawa risiko untuk kita dimurkai dan dimasukkan ke neraka. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah juga. Tadi suruh pelihara pelihara diri kita ni daripada, dan bukan kita saja, keluarga kita daripada siksaan api neraka. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Di dalamnya itu ada malaikat, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ada malaikat yang kasar dan keras. Yang jaga dia nama malaikatnya Malik. Yang heret, yang seret nanti adalah malaikat Zamaniyah. Kan? Dia akan heret masuk dalam tu, kemudian dicampakkan dan diseksa dengan penuh dahsyat di dalam neraka Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada siksaan api neraka. Yang mana malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tak akan derhaka kepada Allah tentang apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan segala yang diperintahkan kepada mereka. Faslun fi dzikri syai'in mimma yukrimullah fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa 'amila salihati liwajhihi. Fasal di dalam penghormatan terhadap orang yang taat dan beramal saleh. Ini adalah tentang penghormatan atau mengingati, menyebut sesuatu yang orang-orang yang mendapatkan penghormatan yang dimuliakan oleh Allah bagi orang yang taat dan beramal saleh. Qala Allah Ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Wa qala subhanahu وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh daripada lelaki ataupun perempuan sedang dia itu mempunyai iman, beramal saleh, buat benda baik tapi tak beriman, maka itu adalah baik tapi dia tak dapat pahala. Dia hanya dapat balasan dunia saja, seperti orang-orang yang bukan Islam, buat baik. Baik tak perbuatannya? Baik. Yang baik tu tak baik. Tapi dapat tak dia balasan dekat akhirat? Tak dapat. Sebab pahala tak ada kat dia. Pahala ini hanya untuk orang beriman. Ganjaran akhirat hanya untuk orang beriman. Tapi orang-orang yang tak Islam, yang dia buat ganjaran baik, tetap dibalas baik oleh Allah. Kerana Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Asy-Syakur. Tapi untuk dia bahagia di dunia saja. Mungkin dilimpahkan rezeki kat dia. Mungkin akan dia dapatkan daripada nikmat-nikmat. Tapi hanya kat dunia. Yang dunia ini tidak ada nilai apa-apa pun. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Tapi tak ada bahagian dia ke akhirat. Yang itu yang kita nak ke akhirat tu yang lebih utama. Sebab itu tempat yang kekal abadi. Dan nikmatnya itu nak dibandingkan dengan nikmat dunia ni, tak ada apa-apanya. Maksudnya, nikmat yang kita paling dapat nikmat kat dunia ni,
tak akan sama dengan nikmat yang kita dapatkan di akhirat. Masa dapat nikmat akhirat tu lupa segala nikmat kat dunia ni, punya nikmat kat akhirat tu. Sebab tu orang yang buat amal soleh, baik orang lelaki atau perempuan, wa huwa mu'minun, yang penting ada iman. Dia ada iman, dia pun beramal dengan amal yang soleh. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, ketika disebutkan di situ falanuhyiyannahu, iaitu sungguh-sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik. Allah janji, maknanya Allah pastikan orang yang buat amal soleh, orang beriman yang buat amal soleh ni, dia akan dapat kehidupan yang terbaik sekali. Walaupun dalam tafsir dan juga maksud yang paling utama dalam ayat ini adalah kehidupan di akhirat nanti, iaitu di dalam syurga adalah kehidupan terbaik. Tapi juga dimaksudkan kalau secara umumnya, dia akan dapat kehidupan yang terbaik di dunia ini dan juga di akhirat. Kami, Allah akan pastikan dia hidup dalam kehidupan yang terbaik. So kita biasa selalu nak dapatkan kehidupan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita dirosakkan pemikiran kita dengan menyangka kehidupan yang terbaik itu adalah dengan banyaknya harta, dengan banyaknya daripada kemewahan, kebendaan dan sebagainya. Tipu. Kalau kita nak dapat kehidupan yang baik adalah kita ni beriman dan beramal soleh. Itu janji. Begitu juga firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat liyastakhlafannahum fil ardi. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh di antara kamu. Apa janji Allah? Dia akan mewariskan kekuasaan di muka bumi ini kepada mereka. Allah SWT berikan dunia ini kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Berikan dunia ini dengan maksud mereka akan bahagia dulu kat dunia. Bukan mesti maknanya dia kaya mewah, tak. Tapi dia duduk kat dunia sebut cukup dengan keadaan aman, dalam keadaan yang apa kita panggil? Seronok. Seronok ni maksudnya kerana dapat ridha Allah. Kerana Allah dah sebenarnya boleh je nak apa saja miliki. Mereka tahu bahawa dunia ni tak ada apa-apa pun nak dibandingkan dengan akhirat. Maka mereka tak nak pun. Walaupun tawaran untuk dunia ini diberikan kepada mereka, tapi mereka tetap faham sungguh-sungguh hakikat dunia ini tidak ada apa-apanya nak dibandingkan dengan akhirat. Mereka akan mendapat kekuasaan. Bukan mesti dia jadi ketua, jadi pemimpin, tidak. Tapi mereka memang sudah dianggap seperti pemimpin di dunia ini kerana orang pun akan selalu perhatian kepada dia. Orang pun akan kasih kat dia. Orang pun nak ikut dia yang kebaikan-kebaikan dia. Orang, Masya Allah. Kerana Allah kata, la yastakhlifannahu fil ardi. Kama istakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah mewariskan kepada orang sebelum mereka di kalangan para orang-orang yang saleh. وَلَمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ, iaitu dan akan apa yang didapatkan kepada orang yang beriman dan beramal saleh ini bukan hanya diberikan daripada kekuasaan di dunia ini, bahkan Allah akan teguhkan agama mereka yang telah diredainya. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ, iaitu Allah akan teguhkan agama mereka yang diredai oleh Allah, iaitu di atas Islam. Itu yang kita nak. Kita ada kemantapan hati kita dalam agama ni, dalam Islam. Dan itulah yang sangat berharga betul. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kita doa, ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Penting Nabi risau tentang ni, iaitu takut hati yang kita ni alhamdulillah pilih dapat, itu adalah merupakan daripada haknya Allah dan kekuasaan Allah. Allah yang jaga hati. Kalau dibalikkan, boleh je berubah. Jadi oleh kerana itulah Nabi
ajarkan kita doa tadi, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Kerana hati ni di tangan Allah yang pegang, tentukan. Mantapkanlah hati kami dalam agamamu, agama Islam. Tapi rupanya untuk kita dapatkan teguhnya kita ni dalam Islam adalah dengan beriman dan beramal soleh. Yang tu yang kita nak tahu, macam mana saya nak teguhkan hati saya dalam agama ni dan sebagainya. Iaitu kita benar-benar orang yang beriman, beramal soleh, banyakkan amal soleh. Dan disebutkan dalam ayat itu, wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan dia akan tukar keadaan mereka daripada ketakutan menjadi aman. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh ni akan dapat keamanan, walaupun yalah dia akan ditakut-takutkan. Siapa yang pertama yang akan takut-takutkan dia? Syaitan. Kan? Dalam ayat Quran disebutkan sungguh syaitan itu akan menakut-nakutkan kamu itu dengan kemiskinan. Dia akan takut-takutkan kamu itu dengan kehinaan. Dia akan takut-takutkan. Sebab tu orang takutlah kalau kita ni ikut sangat taat apa semua, kita akan susahlah hidup dunia ni, tak boleh apa semua. Dia takut-takutkan kita. Kalau kita ni ikut sangat Islam ni, kita akan miskin. Itu yang dimomok-momokkan. Dan itu juga yang telah ditakuti oleh orang-orang musyrikin ketika mana diajak oleh Nabi. Bukan mereka tak tahu kebenaran tu. Bahkan dalam Al-Quran yang dibacakan, mereka tak boleh deny, mereka tak boleh ingkar. Oh, ini ayat yang betul-betul, ini bukan perkataan makhluk. Mereka akui kebenaran itu. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW Al-Amin, orang yang amanah, yang tak pernah dusta, tak pernah tipu. Tapi apa yang menakutkan mereka? Mereka takut kalau mereka bangsawan, mereka jadi orang biasa. Mereka takut kekayaan mereka itu akan dihilang. Mereka akan jadi orang yang miskin, susah. Kenapa? Kerana itulah yang dijanjikan. Oleh siapa? Oleh syaitan, oleh iblis kepada manusia. Kamu kalau ikut sangat kepada kebenaran, kamu kalau ikut sangat kepada Islam ni, kamu akan hina. Kamu susah, hidup ni susah kalau ikut sangat ni. Taat sangat susah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi rupanya kalau kita betul-betul tetap istiqamah, terus lurus dan juga kita taat, betul-betul kita beriman dan buat amal soleh, Allah tukar. Rasa takut tu tak ada kadang-kadang tu. Kalau kamu buat ni, kalau jujur sangat nanti kamu punya tu akan hilanglah kamu punya harta ke, kamu tak untung ke kamu ni. Tapi kata kita mantap terus, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kami tukar. Kami akan kurniakan keamanan. Rasa tenang. Lagi tenang rupanya. Sedangkan sebenarnya buat maksiat, buat benda yang melanggar batas, sebenarnya itu yang tak tenang tu. Tapi kita ditipu oleh syaitan sebenarnya. Tapi buat taat kepada Allah, kita akan dapat ketenangan. Masya Allah. So sebab tu kadang-kadang kenapa kita tak tenang apa semua? Rupanya kita dalam maksiat. Jadi nak dapat ketenangan, taat. Buatlah daripada perintah Allah SWT. Begitu. Wa qala Ibn Abbas, mana? Wa qala Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istibrakin muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan perbuatan yang baik, yang beramal soleh, sudah pasti kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan amalan yang baik. Kami tak akan sia-siakan. Buat baik, kami tetap akan beri pahala dan kami akan hitung. Dia tak akan hilang begitu. Dan untuk mereka disediakan syurga Aden yang mengalir sungai di dalamnya. Mereka akan diberikan perhiasan daripada gelang-gelang emas dan diberikan pakaian daripada sutera
hijau, warna hijau, pakaian dia warna hijau daripada sutera yang halus dan juga tebal. Ada 2 lapis baju yang diberikan. Ni pakaian ahli syurga. Dia dapat pakai emas, dia akan dapat pakai baju yang paling cantik warna hijau daripada bahan dia daripada sutera. Di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni orang laki-laki yang khususnya diharamkan untuk memakai emas dan juga memakai sutera. Haram. Orang perempuan harus. Tapi di akhirat nanti, baik lelaki ataupun perempuan yang dirahmati oleh Allah kerana taat, kerana buat amal soleh, dibalas dengan ridha dan rahmat Allah, mereka akan dipakaikan gelang-gelang emas cantik betul. Pakaian mereka juga daripada sutera, baik lelaki ataupun perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu jangan ada daripada kita semua ni, orang lelaki yang ada pakai emas. Tak kira rantai, tak kira cincin, tak kira lah apa saja perhiasan dekat diri ni, hukumnya ada haram. Begitu juga pakai sutera, haram hukum bagi orang lelaki. Tapi ke akhirat nanti, itu yang akan dipakaikan. Balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan bersandar alal araik di kasbi macam apa, tempat sandaran, tempat macam apa kita pangkin itu. Ni'mat thawabu wa hasunat mutafaqah, dan itulah pahala yang terbaik, yang paling nikmat, dan tempat istirahat yang paling indah. Sebab apa? Sebab kat dunia tak rehat. Apa dia tak rehat? Dia terus buat, terus kerja. Kerja apa? Kerja dia memperhambakan diri kepada Allah, buat amal soleh, taat kepada Allah. Buat terus, tak ada kenal penat. Tapi sebab apa? Sebab nak rehat ke akhirat. Macam mana rehat ke akhirat? Di dalam syurga. Tapi kalau orang nak rehat-rehat dekat dunia ni, malas-malas nak amal, nak seronok, kalau kalau mungkin para pelajar ke ataupun orang-orang yang kat luar sana nak seronok main game kerja dia. Untuk apa? Puas kan, main games. Sedangkan apa ruginya dia? Masanya rugi. Nanti apa yang berlaku kepada dia? Dia nanti takut tak dapat rehat dekat akhirat. Kenapa? Kerana dekat sana kalau orang masuk neraka, mana ada rehat? Seksaan tak cuti, sakitnya tak pernah berakhir. La ilaha illallah. Tak ada orang yang mampu untuk menahan sakitnya daripada neraka Allah tu. Jadi dia tak boleh tidur, tak boleh rehat, tak ada makan, tak ada minum. Makan pun daripada buah zakum, minum pun daripada nanah darah yang busuk, minum daripada air Allah, tak rehat. So kalau kita betul-betul nak rehat, kita betul-betul nak enjoy, kita betul-betul nak main game, contohnya nak berhibur kat sana, kat akhirat nanti. Kat sini ni kita sungguh-sungguh untuk buat amal soleh. Kan? Susah ke nak buat amal soleh ni? Bukan susah pun. Setiap daripada apa yang kita buat tu ada di situ daripada amal yang baik. Kesempatan untuk mendapatkan ganjaran. Setiap apa yang kita buat, baik di mana kita ada. Bukan hanya di madrasah atau di masjid atau di surau, bukan. Hatta di rumah kita. Banyak peluang untuk kita buat kebaikan. Bahkan itu mungkin lubuk kebaikan apabila kita ada di situ, ada ibu bapa, adanya keluarga yang kita kalau buat lagi digandakan ganjaran kepada kita. Tapi kerana kita ni kadang-kadang nak ambil peluang untuk nak relax, kita ambil peluang untuk nak main-main, maka kita bimbang, takut jadi orang yang rugi. Kalau orang kata lah rugilah dalam keadaan kita ni berkesempatan duduk kat rumah banyak ni, mainlah, enjoy lah. Itu istilah dunia. Orang ahli dunia kata rugi kita tak enjoy, tak isi waktu kita dengan benda-benda yang melalaikan. Tak. Walaupun kat rumah kita sungguh-sungguh ibadat, sungguh-sungguh amal soleh, kita jaga azkar, kita baca zikir, kita baca Al-Quran. Mungkin orang kata, penatnya, tak penat ke? Tak, dia penat dekat dunia ini jalankan amal soleh, tapi rehat dekat sana di akhirat. Daripada kita santai-santai dekat dunia ini, tapi kita akan
perit dan juga tak rehat dan tidak akhirat dengan siksaan Allah. Jadi inilah yang perlu untuk kita ambil perhatian. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan perbuatan baik, nanti Allah yang Maha Pemurah akan mencetuskan di hati mereka perasaan kasih sayang. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ma'unah, pertolongan, bantuan untuk kita dapat beramal soleh. Allah SWT bantu kita, dorong kita dengan taufik dan hidayahnya untuk kita dapat melakukan amal soleh, dan dengan amal soleh itu Allah ridha kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kedua orang tua kita dan juga mereka orang-orang yang mendahului kita daripada kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan, kebaikan, keselamatan, sejahteraan daripada bentuk kemudaratan, wabak penyakit COVID-19, begitu juga daripada fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan futuh al-arifin, diberikan oleh Allah daripada kemantapan iman, keyakinan dan keikhlasan di dalam beramal, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua yang melakukan amal saleh itu ganjaran kebaikan dan dunia dan juga akhirat, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan kepada para asatidzah, kepada tulabul ilm, kepada mereka yang berusaha dalam kebaikan-kebaikan. Dan juga apa yang diniatkan oleh para salafun salih daripada kebaikan-kebaikan dunia dan juga akhirat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتكي علماء نهضى بخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرب رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلهي حق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صاحب مصاحب الغرار اللهم اهدينا بالهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عورتي وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله تسلي والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita ambil peluang ni, insyaAllah kita nak doakan kepada Muhammad Adib Aizat bin Sharif yang sekarang ini diuji dengan COVID-19. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepadanya dengan segera
اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وعلى هذه النية وكل اتصال يجعل في الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.